Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita dikejutkan dengan satu isu di mana kes Muhyiddin Yassin ataupun Muhyiddin Yassin dibebaskan. Akhirnya terdapat juga gesaan agar Peguam Negara untuk meletakkan jawatan. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari sinarharian.com, pemuda UMNO desak Peguam Negara siasat kesahihan memo dalaman kes Najib. Pemuda UMNO mendesak Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menyiasat kesahihan dokumen tular yang didakwa sebagai memo dalam Jabatan Peguam Negara AGC oleh pasukan pendakwaan International Petroleum Investment Company. Ketua pemudanya, Dr. Muhammad Akmal Saleh, berkata, dokumen setebal 12 muka surat bertarik 10 September 2019 itu menyentuh tentang 6 pertuduhan dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serigar Abdullah. Menurutnya, sekiranya ia sahih, AGC perlu mengambil tindakan sewajarnya dengan menarik semula 6 pertuduhan yang dikenakan terhadap 2 individu tersebut selaras dengan rekomendasi dalam dokumen itu. Isi kandungan dokumen yang tular tersebut terbentuk rekomendasi daripada pasukan pendakwaan IPIC yang sebulat suara mengambil pendirian bahawa 6 pertuduhan tersebut tidak memenuhi kehendak minimum untuk sesuatu pertuduhan pecah amanah CBT bagi mendapatkan kes prima facie. Dokumen yang tular didakwa ditujukan kepada Tan Sri Tommy Thomas, Peguam Negara ketika itu, katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat. Beliau berkata, jika dokumen itu juga sahih, pihaknya meminta satu siasatan dibuat bagi menyiasat sama ada wujud salah guna kuasa dan kedudukan oleh individu tertentu yang bertentangan dengan undang-undang bagi memastikan kes pertuduhan diteruskan terhadap Najib. Bahkan elemen pendakwaan politik seperti ini untuk memberi imej negatif dan mendatangkan kerugian tidak wajar berlaku. Negara juga telah mengalami kerugian dengan hanya memperoleh semula AS 1,8 bilion berbanding rundingan yang dipersetujui sebanyak AS 7 bilion antara pentadbiran Najib dengan pihak IPIC. Jelas Akmal, pihaknya tidak akan bertolak ansur dan akan menentang tegas cubaan daripada mana-mana pihak yang ingin menyalahgunakan undang-undang bagi kepentingan pribadi. Artikel terkini, berita hangat terkini, pemuda UMNO desak Peguam Negara siasat kesahihan memo dalaman kes Najib. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini saya ada membuat ulasan. Saya mengambil maklumat dari sumber-sumber pemerhati politik yang lain berkenaan dengan riwayat Tun Mahathir sudah tamat. Bukan riwayatnya tetapi riwayat dalam politik. Setelah baru-baru ini PAS PN dilihat mampu untuk memenangi banyak kerusi tanpa ada Mahathir pun, adakah Mahathir masih relevan untuk diterima dalam gabungan PN? Ada juga kata setelah kalah pada PRU15, Mahathir patut rehat saja. Dan kita juga pernah dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan satu proyek ataupun isu yang melibatkan dana RM 200 juta lebih yang saya rasa melibatkan SPRM, di mana proyek ataupun rasuah RM 200 juta ini
melibatkan nama Mahathir dan juga anak ketiganya, Mukris Mahathir. Saudara-saudara, yang terkini pula, polis membuat satu keputusan ataupun pendedahan yang pasti amat membuat penyokong Tun Mahathir pening kepala. Satu lagi artikel mengesahkan polis ambil keterangan Dr. Mahathir. Wah, kali ini sekali lagi Tun Mahathir namanya disebut oleh polis. Melalui sebuah artikel dari Free Malaysia Today ataupun FMT, polis ambil keterangan Dr. Mahathir berhubung catatan Facebook. Dalam artikel ini, 2 laporan polis telah dibuat terhadap bekas Perdana Menteri itu selepas beliau membincangkan identiti dan sejarah Malaysia dalam 2 catatan Facebook pada Julai. Nah, menjadi persoalan tanda tanya ramai orang. Apa kaitan polis ingin mengambil keterangan bekas Perdana Menteri ini berkaitan dengan posting Tun Mahathir di mana beliau membincangkan identiti dan sejarah Malaysia dalam 2 catatan Facebook pada Julai. Adakah di sini ada salah laku yang melibatkan nama Tun Mahathir yang dapat dikaitkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Tun melalui Facebook beliau yang membincangkan identiti dan sejarah Malaysia? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir dipanggil polis untuk mengambil keterangan berhubung siasatan yang sedang berjalan, kata sumber. Difahamkan, polis merakamkan keterangannya berikutan 2 laporan berhubung catatan Facebook pada 27 Julai. Mahathir dijangka mengadakan sidang media berhubung perkara itu petang ini. Pada 27 Julai, Mahathir membuat 2 hantaran Facebook, dengan satunya menyatakan bahwa Malaysia harus diiktiraf terutamanya sebagai sebuah negara Melayu berbanding sebuah negara berbilang kaum. Manakala hantaran kedua pula, Mahathir mempersoalkan sama ada Malaysia telah dijajah oleh pendatang dan keturunan mereka. Tidak diketahui mana satu hantaran Facebook yang sedang disiasat. Apabila saya melihat di sini pada tarikh 27 Julai, Mahathir membuat 2 hantaran Facebook, dengan satunya menyatakan bahwa Malaysia harus diiktiraf terutamanya sebagai sebuah negara Melayu berbanding sebuah negara berbilang kaum. Menurut Anda, tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang amat dihormati sekalian, adakah apa yang dinyatakan Tun Mahathir ini kita dapat sokong, ataupun kita tidak sokong, ataupun kita kekal netral, tidak tahu mau menyokong sama ada Malaysia harus diiktiraf terutamanya sebagai sebuah negara Melayu ataupun sebuah negara berbilang kaum? Pada akhirnya, saudara-saudara, artikel ini mengesahkan polis ambil keterangan Dr. Mahathir berhubung catatan Facebook. Adakah di sini Mahathir terlibat dengan salah laku? Adakah Mahathir di sini akan dikenakan tindakan undang-undang, akan ditangkap, akan diserbu, akan dipenjara? Nah, semua itu menjadi persoalan. Saudara-saudara, tonton dan puan, artikel ini pada 18 Agustus 2023. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.